Assalamualaikum semua, kembali lagi ke channel Dimaras Development. Okey, saya Hijan, pegawai pemasaran Dimaras Development, dan sebelah saya. Dan saya Zahidah, merupakan pegawai pemasaran Dimaras Development. Okey, hari ini kami berada di Pasir Ho kan? Betul, salah satu projek kita di Pasir Ho. Dan rumah ni sekarang status kesiapan dia adalah 80% lah. 80%. Saya kira package rumah ni menggunakan package bina rumah di atas tanah sendiri. Betul. Okey, untuk keluasan rumah ni adalah 1817 kaki, 1817 kaki persegi. Mempunyai 3 bilik tidur, 3 tandas dan 1 ruang solat. Satu ruang solat. Sangat luas rumah ni. Betul. Okey, sekarang ni kita berada di pos lah untuk rumah ni, Cik. Sekarang kita berada di pos tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya rumah ni pun dah siap cat alas dan dia sekejap lagi lah mungkin akan masuk untuk pasal mozaik lah untuk rumah ni. Betul. Kat ruang pos pun dia ada design dia tersendiri tuan-tuan. Untuk siling kapur. Betul. Maksudnya dilengkapi dengan siling kapur yang bercorak. Dan di bahagian tepi ni merupakan master bedroom kan? Betul, master bedroom dan dia menggunakan tingkap labuh lah. Tingkap labuh tuan-tuan. Tingkap bucu pun ada. Betul. Dekat pos ni juga ada veranda dia. Betul. Ini yang saya suka untuk rumah ni je sebab dia ada verandahan bahagian depan. Bahagian depan ni. Sebelah tepi ni bertangga sikit. Maksudnya petang-petang boleh santai lah dekat sini. Betul. Boleh borak-borak tetamu datang. Betul. Boleh borak-borak dulu. Okey, jadi kita review keliling rumah dulu je. Jom. Okey, jom. Kita pergi ke sebelah sini. Betul. Rumah ni dah siap cat nanti. Memang comel lah tuan-tuan. Betul. Okey, sekarang ni kita berada di bahagian tepi untuk rumah ni. Dan sini dia, bila kita di bahagian luar, kita nampak dia ada design. Design kepala bas. Kepala bas tuan-tuan puan-puan. Betul. Dan dia menggunakan tingkap matilah dekat sini. Maksudnya pencahayaan banyak masuk dekat sini. Dan sebelah sini adalah beranda untuk rumah ni juga. Beranda. Maksudnya di bahagian tepi lah. Tak ada di bahagian hadapan je. Di bahagian tepi. Di bahagian tepi. Yang tadi bahagian hadapan. So, ada 2 beranda. Betul. Dan untuk rumah ni, dia ada pagar di bahagian belakang rumah. Okey, kat bahagian belakang pun ada pagar. Betul. Anda ada bajet untuk membina rumah, tapi anda tak ada tanah untuk membina rumah? Jangan risau. Pihak Dimaras Development ada menyediakan pakej rumah berserta dengan tanah. Semua proses daripada A sampai Z pihak kami akan uruskan. Untuk mengetahui maklumat lebih lanjut, sila layari laman Facebook page kami iaitu Dimaras Development. Okey, sekarang ni kita berada di pintu pagar bahagian belakang untuk rumah ni, je. Pintu pagar belakang. Betul. Macam rumah ni, dia buat pagar tu sekali dengan rumah mak dia. Jadi, ni pintu pagar bahagian belakang lah. Dan dia ada pintu pagar di bahagian depan. Dan untuk jenis pagar pula, di bahagian tepi ni dia guna pagar celeng. Dan lain-lain adalah dipakai pagar anti-climb. Anti-climb. Maksudnya pagar belakang dan pagar di bahagian depan tu dia pakai pagar anti-climb. Betul. Kalau anti-climb ini ginilah bentuk dia kalau tuan-tuan nak kenal. Dia bukan macam pagar dawai belah tepi ni. Betul, dia berbeza lah dengan pagar celeng. Betul. Dan dari segi harga dia mahal anti-climb lagi. Betul. Ni bahagian dawai. Maksudnya dia ada 3 harga, iaitu yang paling rendah kos dia ada pagar celeng. Second, pagar anti-climb dan paling mahal pagar konkrit lah. Pagar konkrit, of course lah. Pagar konkrit. Okey. So, jadi, ni untuk rumah ni, kalau buat kita tengok daripada pandangan jauh, dia ada aksesori tambahan dekat bumbung tu. Betul kat bumbung. Benda tu orang panggil ni tunjuk langit lah. Saya tahu orang Kelantan dia panggil tunjuk langit. Maksudnya aksesori tambahan. Biasanya design-design di Terengganu lah biasa banyak guna benda tu. Dekat banyak design gini. Macam dia ada. Jom kita tengok keliling rumah. Okay, jom. Okay, rumah ni pun sudah siap cat alas. Betul. Jom. Ni sikit lagi ni nak apa ni? Nak semin kaki 5 ni dah. Betul. Ni bahagian belakang untuk rumah ni. Bahagian belakang tuan-tuan. Masa dari segi kaki 5 pun sudah siap lah tuan-tuan. Betul. Dilengkapi dengan longkang lah je. Longkang sekali. Dan untuk rumah ni dia ada penambahan untuk menara tangki dia tupai atas tandas. Menara tangki. Maksudnya dia bukan buat asing lah. Macam kalau rumah sebelah tu nampak dia buat asing menara tangki. Macam untuk rumah ni dia tupai atas tandas. Maksudnya dia punya kos tu rendah sikit lah.
Dan keliling luar ni pun dia ada design timbul sikit. Kalau anda perasan. Sangat comel. Nanti dia akan cat lagi. Betul. Jadi kita tengok sekeliling ni biasa je lah je. Betul tu. Jom kita pergi ke bahagian sisi sebelah ni. Kat belakang ni pun tuan rumah pun dah bercucuk tanam dah. Betul. Okey, ni bahagian tepi lah. Maksudnya ni pintu dapur. Sama juga kita bagi security door lah. Yang ni owner rumah dia upgrade lah. Daripada pintu kayu biasa, dia upgrade kepada security door. Pintu security door. Dan juga ada design tersendiri. Sangat comel. Design ni customer pilih saja sebab kita bagi kebebasan untuk customer pilih design yang dia suka, warna yang dia suka. Sangat comel. Pandai dia tuan rumah ni pilih. Ada design, ada burung-burung sikit. Betul lah, saya berpuasa ada burung macam duduk di daun. Betul. Di dahan pokok. Dan saya yakin pintu security door ni pun banyak design-design tersendiri. Betul. Maksudnya dia ada pilihan warna dan design lah. Okey, untuk rumah ni dekat sini adalah plug waterproof lah untuk bahagian luar rumah. Maksudnya kalau aku guna untuk luar rumah boleh guna sini lah, tak perlu tarik daripada dalam rumah. Betul tu. Banyak kegunaan dia lah kalau kat luar ni. Betul. Ini pun bahagian sisi rumah. Banyak pokok-pokok sini. Betul. Jadi kalau kita tengok sini dah tadi je. Apa ni? Tingkap labuh. Tingkap labuh yang ruang solat tu. Maksudnya kalau sebelah pagi ni cahaya daripada sini lah. Belah pagi ni cahaya belah sini banyak masuk. Betul. Sebelah petang saya rasa belah sana lah. Maksudnya sini akan teduh. Jom kita pergi ke bahagian hadapan sebelum kita masuk ke dalam rumah. Hai, anda ada tanah kosong atau tanah pusaka seperti di belakang saya ini? Rugi jika anda tidak membina rumah sebab anda sudah pun jimat untuk kos tanah. Anda mahu membina rumah banglo 1 tingkat, 2 tingkat, rumah tiang tinggi atau rumah semedi, semuanya kami boleh bina untuk anda. Klik sahaja link WhatsApp yang kami sediakan. Jom bina rumah anda bersama dengan kami. Okey, ini adalah bahagian hadapan untuk rumah ni. Maksudnya di bahagian hadapan adalah ada bilik master. Dan sebelahnya adalah pos kereta. Pos kereta tuan-tuan. Satu lagi jadi saya perasan ni. Dia ada buat penambahan bib tap. Bib tap ni adalah pahit air luar longkang. Maksudnya adalah kos penambahan. Kos penambahan lah. Dan saya yakin boleh guna basuh kereta. Betul. Buat siram pokok. Tak rugi pun buat bib tap ni. Okey. Jadi kita masuk ke dalam rumah lah. Okey, jom Jai. Okey, jom. Betul lah. Okey, kalau kita tengok design dia pun matching lah dengan yang belakang tadi je. Betul, design dia matching. Design dia pilih yang sama lah. Ada setengah orang dia nak yang berbeza. Jadi untuk rumah ni owner rumah pilih design yang sama. Design sama, warna pun sama. Betul. Okey, sekarang ni kita berada di ruang tamu untuk rumah ni. Keluasan dia adalah 18 kali 24 kaki je. Wah, sangat luas lah. Ya, dia lebar lah. Sangat lebar. Banyak perabot letak sini. Betul. Ini kalau saya juga tertarik kat bahagian ruang tamu ni, dia ada bentuk curve lah kat belah tepi. Betul. Kameraman boleh tunjuk dekat bahagian tepi ni dia buat curve. Dia buat kalau orang Kelantan dia panggil ni kepak lebah. Kepak lebah. Dan dia punya tepi ni banyak tingkap. Ni cermin mati lah untuk rumah ni. Maksudnya pencahayaan itu banyak masuk. Betul. Design ni dia guna pakai design rumah moden. Betul. Ini atas ni apa dia? Okey, kalau dekat atas tu mungkin kalau orang yang tak tahu, biasanya dekat situ orang letak ni lah langsir. Okey, tapi untuk owner rumah ni dia buat untuk letak tempat letak aircon. Wow, maksudnya kita custom made ceiling ni. Betul, untuk letak aircon. Maksudnya aircon tu tinggi dan lepaslah untuk letak rail langsir tu. Sebab kebiasaannya kalau kita tak buat gitu, untuk rail langsir tu tak lepas. Jadi susahlah sebabnya sini kan tingkap yang besar. Jadi kalau tak ada langsir tu, orang akan nampak lah luar dengan dalam kan. Ini adalah salah satu solution lah pada siapa yang nak letak langsir, nak letak aircon pula atas tu. Betul. Solution dia. Sebabnya orang luar ni dia suka pasal langsir rapat ke ceiling je. Sebab itulah kita tinggi ke kita buat lubang untuk letak aircon. Betul. Rapat ke ceiling memang comel lah langsir tu.
And then kita pun dah ada lah, kita letak situ Point aircon. Point je. So tak adalah kena tarik dia punya switch dah. Betul. Okey, untuk rumah ni pun sekarang ni progress dia dah 80% lah kalau kiranya je. Betul. Jadi hampir siap lah. Dan dekat bahagian atas ni kita boleh tengok siling kapur. Design dia sangat lawa je. Sangat lawa. Saya pun tak sabar-sabar nak tengok hasil finishing dia nanti lah. Betul. Lepas dah cat nanti macam mana. Maksudnya dekat ruang tamu ni design siling kapur 2 layer. 2 layer. Saya yakin kalau ada lampu T5 kan dalam. Betul, ada lampu T5. Maksudnya lagi menambahkan seri lah untuk rumah ni. Okey. Dekat sebelah ruang tamu ni adalah ruang solat. Oh, ruang solat. Ini ruang solat. Nanti akan ada partition lah dekat bahagian sini. Oh, maksudnya nanti akan ada satu partition pembahagian. Betul. Untuk bahagian ruang solat ni keluasan dia adalah 11 kali 9. Betul. Maksudnya nanti sini ada partition dan sinilah ruang solat. Ia dilengkapi dengan tingkap labuh. Betul. Maksudnya pencahayaan pun banyak bahagian sini je. Cahaya banyak masuk belah sini. Betul. Maksudnya kanan dan kiri untuk rumah ni pencahayaan dia sangat banyak lah. Dia pencahayaan ni dia akan buat kita rasa sangat luas rumah ni. Betul. Rasa tenang je bila. Maksudnya kalau bahagian sebelah pagi matahari naik sini, cahaya akan masuk sini. Petang cahaya akan masuk sebelah sana. Betul tu. Sangat kreatif lah dia punya design ni. Betul. Okey, jadi kita ke bilik master dulu. Okey, jom. Bilik master ni sebelah dengan ruang tamu dan ruang solat. Ini adalah bilik master untuk rumah ni. Keluasan bilik master ni adalah 13 kali 20. Wah, sangat cantik lah bilik master dia. Dia gunakan tingkap labuh juga. Betul, cermin bucu dan tingkap labuh. Oh, cermin bucu pun ada, tingkap labuh pun dia gunakan juga. Maksudnya owner rumah ni dia lebih kepada pencahayaan yang banyak lah masuk. Betul. Maksudnya dekat ruang tamu tadi, dekat bilik master pun memang banyaklah pencahayaan akan masuk. So maksudnya dari segi manfaat tu banyak dia dapat. Betul. Dekat sini boleh intai lagi kalau betul, ada orang datang boleh tengok. Siapa datang ni? Maksudnya sini pun tingkap bucu, dia titik beratkan elemen-elemen ni lah, moden. Betul. Saya rasa master room ni pun sangat luas. Betul. Dia boleh letak katil king, boleh solat berjemaah lagi. Betul. Maksudnya daripada segi susun atur tu tak ada masalah lah sebab ruang yang besar. Ruang ni sangat luas. Sangat luas. Betul. Untuk bilik master ni juga customer dia add on point aircon. Maksudnya di situ tak ada point aircon, jadi tak ada masalah lah. Lepas ni nak pasang aircon, nak pasang bila-bila tu tak ada masalah je sebab point dah ada. Point dah ada. Maksudnya itu adalah salah satu kelebihan siapa nak bina rumah atas sini. Betul. Maksudnya boleh custom made lah. Betul. Dan untuk bilik master ni pun dilengkapi dengan tandas. Okey. Untuk tandas ni saiz standard lah 5 kali 7. 5 kali 7. Nanti dah pasang mozaik nanti saya yakin lagi lah comel. Betul. Sebab untuk rumah ni dia punya mozaik rampat ke siling. Rampat ke siling. Maksudnya ni sabar-sabar ni nak tunggu finishing tu nanti. Betul. Dalam masa terdekat ni kita akan pasang mozaik lah untuk rumah ni. Betul. Pasang mozaik, cat dinding. Betul. Sangat comel nanti. Okey, ada satu lagi. Dekat kalau kita perasan dalam tandas ni mesti kita tengok tak ada pun tempat untuk shower. Sebab biasa kalau shower dia akan ada pipe dia akan dekat dinding. Tapi untuk rumah ni dia tak ada sebab dia buat shower tu dekat ceiling. Maksudnya dekat atas lah. Pancuran air hujan tu daripada atas. Daripada atas tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Sangat unik. Betul. Nanti bila dah siap nanti kami akan tunjuk lagi. Jangan risau. Betul. Dan satu lagi untuk projek-projek kita, bina tatanan sendiri ataupun projek jual, memang kita akan gunakan frame besi ni lah untuk pintu. Frame besi. Kita bukan guna frame kayu. Maksudnya daripada jenis material tu memang kita guna yang sama lah. Sama ada bina atas tanah sendiri ataupun package rumah berserta dengan tanah. Okay. Frame besi ni lebih berkualiti lah daripada kayu. Okey, jom kita ke ruang keluarga. Sebelum masuk ruang keluarga pun dia ada design juga ni. Partition ni. Sangat comel. Macam tuan rumah ni pandailah pilih corak-corak design ni. Saya sangat sukalah. Tertarik dengan rumah ni. Okey, kita berada di ruang mana ni dah? Sekarang kita berada di dining area. Dining area tuan-tuan. Okey, untuk dining area ni dia punya keluasan adalah 10 kali 10. 10 kali 10. So tengah ni lah dining area. Betul, ni dining area. Dan sebelah kanan saya ni adalah ruang keluarga yang berkeluasan 15 kali 10. Maksudnya memang design rumah ni jenis manja je. Betul. Dan saya suka ruang keluarga dia
dia lebih privacy. Betul. Dia ada dinding sempadan sini. Antara dengan ruang tamu dan ruang keluarga. Maksudnya lebih kepada privacy lah. Betul. Kalau anak-anak tengok TV sini tak pakai tudung pun tak apa. Kalau ada tetamu mari tak ada masalah. Tetamu kat sini. Betul. Kat situ. Sangat, bagus lah dia punya susun atur lantai dia. Betul. Maksudnya di sebelah ruang keluarga adalah ruang makan dan di sebelah ruang makan adalah ruang dapur. Untuk ruang dapur ni saiz dia adalah 11 kali 20. Betul. Dilengkapi dengan tabletop tuan-tuan. Betul. Untuk tabletop kita bagi 15 kaki panjang. 15 kaki panjang. Tak kisahlah memanjang ke bentuk L ke. Nak U shape ke, at least dia memang 15 kaki 15 lah. 15 kaki panjang. Sekiranya nak lagi panjang, itu adalah kos tambahan. Itu kos tambahan. Tapi saya rasa 15 kaki panjang sudah mencukupi lah. Sebagai betul. standard lah setiap rumah. Gitu. Betul. Dan di bahagian dapur pun dia ada tingkap lah di bahagian sinki. Biasanya orang tak akan buat tingkap dekat letak dapur sebabnya susah lah kan. Gitu. Jadi sini bahagian sinki dan sebelah sini adalah bahagian dapur. Bahagian dapur. Dan kita buat plug siap-siap untuk dia letak hood dapur. Betul, saya rasa kat bahagian dapur pun banyak plug. Betul. Dan saya yakin setiap plug ni adalah ada kegunaan dia yang tersendiri lah. Betul, kegunaan tersendiri. Maksudnya nak guna untuk plug penapis air, lepas tu untuk rice cooker, blender ke, maksudnya macam-macam lah. Kita pun tahulah kat dapur kan. Kalau mak-mak mesti suka masak lah. Okey, betul. Ini merupakan pakej rumah berserta tanah yang pihak kami sediakan. Sekiranya anda ingin membina rumah tapi belum memiliki tanah, sila hubungi pegawai pemasaran kami atau layari saja laman Facebook page kami iaitu Dimaras Development untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Okey tuan-tuan, dekat dapur ni juga dilengkapi dengan pintu security door. Bukan kat depan saja, kat belakang pun ada. Dan sini juga saya yakin ni tempat untuk ni kan, Mesin basuh. Betul. Maksudnya kita buat siap dah dengan flow trap dan pipe lah. Kita siap-siap buat dah untuk customer. Betul. Maksudnya tak usah fikir nanti kalau contoh nak letak mana tu tak ada flow trap, tak ada pipe air, jadi tak ada masalah lah sebab kita akan buat siap-siap. Maksudnya sebelum kita buat kita akan tanya bahagian mana yang nak letak washing machine tu. Betul. And then pintu security door ni memang saya sangat-sangat recommend lah pada siapa yang bina rumah. Sebab pintu security door ni dia buat daripada besi dan dia nya kalis daripada kebang kecut pintu lah. Betul. Ini kat atas ni apa dah? Yang dekat bahagian atas tu adalah lubang exhaust fan. Maksudnya untuk customer ni dia add on lah untuk dia letak exhaust fan. Maksudnya untuk pengudara air lah. Jadi macam kalau buka tu untuk udara panas tu keluar daripada rumah. Bagi saya rumah ni sangat lengkap lah dari segi aspek macam-macam. Betul. Maksudnya di kemudian hari tu tak perlu bimbang dah. Betul. Okey, sekarang ni di bahagian dapur ni adalah satu tandas yang tandas untuk tetamu lah. Betul. Ini adalah tandas tetamu tuan-tuan. Betul. Ni adalah tandas dan tandas ni sangat besar. Saya rasa cukup selesa lah bila tetamu nak guna tandas ni sebab dia sangat besar. Besar lah, betul lah. Dia sangat besar tandas ni. Mungkin dia boleh mandi sekali ni. Betul. Maksudnya untuk rumah ni tandas di dapur ni iaitu tandas tetamu, dia guna tandas cangkung lah. Maksudnya biasa kalau orang ramai-ramai guna, kita selesa tandas cangkung lah daripada tandas duduk. Betul. Dari segi tandas ni sebenarnya dia boleh pilih kan Idan? Betul, dia boleh pilih lah. Nak tandas cangkung ke nak tandas duduk? Betul. Okey. Macam saya kata dari bilik master je, dia tak ada pipe untuk pipe hujan. Macam untuk tandas ni, dia ada pipe untuk pipe hujan. Maksudnya untuk tandas dekat bahagian dapur ni, shower tu dia dekat dinding lah, macam biasa. Dia bukannya macam dekat master room tadi bukan. kan? Maksudnya dekat master room tadi, shower dekat bahagian atas dan untuk tandas di bahagian dapur, iaitu tandas tamu, shower di bahagian dinding. Okey, jom kita masuk ke bilik yang kedua. Okey, jom. Rumah ni sangat cantik. Nanti bila pasang mozaik ni lagi naik sedikit. Dia lagi nampak luas lah. Lagipun kalau owner pilih warna putih memang akan nampak luas rumah. Betul. And then cat ni pun baru cat asas baru. Ni baru panggil cat alah. Cat alah. Baru cat alah dulu. Nanti dah cat lagi. Lagi cantik. Okey. Nanti tak apa, jangan risau. Nanti kami akan update lagi rumah ni. Betul. Maksudnya nanti siap 100% kita akan review lagi sekali lah. Betul tu. Okey, sekarang ni adalah bilik yang kedua dan ini adalah bilik ketiga. Maksudnya bilik ni dia berada di hadapan ruang keluarga. Hadapan ruang keluarga. Okey, jom kita masuk ke bilik ni. Ni bilik anak-anak lah. Ni bilik anak-anak lah. Untuk saiz bilik ni adalah 10 kali 10. Betul, standard saja. Maksudnya muat untuk katil king dan letak almari dan adalah sikit ruang solat tu. Maksudnya ruang solat tu bergantung dari mana arah kiblat tu lah.
Betul. Okey, jadi untuk bilik ni dia buat sharing tandas dengan bilik nombor 3. Maksudnya dia lebih privacy lah untuk anak-anak. Jadi tak perlu pergi ke tandas di bahagian dapur je. Betul tu. Maksudnya setiap bilik ni dah ada tandas dah. Betul. Cumanya kalau nak guna tandas kongsi ni kena dua-dua kunci. Betul. Gitu. Jangan kunci sebelah aja. Gitu. Okey, untuk tandas ni je, dia punya shower pun dekat bahagian atas. Wah. Maksudnya bahagian dalam bilik master dan bilik ni sharing tandas ni dia punya shower tu dekat bahagian atas lah, melainkan untuk tandas tetamu tadi dekat dinding. Sangat cantik kalau belah atas. Kita takkan nampak dia punya shower terjuntai dekat dinding. Betul. Desain-desain moden ni style-style hotel ni. Betul. Sangat-sangat kreatif tu rumah ni. Okey, di bahagian sebelah sini pula ada bilik yang terakhir kan. Bilik nombor 3 ya, bilik anak-anak. Sama je dengan bilik yang sebelah tu 10x10 juga. Betul. Dan dikelengkapi dengan tingkap standard lah aluminium. Maksudnya untuk spek kita pun di seluruh ruang dalam rumah kita bagi siling kapur. Maksudnya untuk ruang tamu tadi siling kapur 2 lapis dan ruang-ruang lain tu 1 lapis dilengkapi dengan skirting tepi. Betul. Dekat bahagian atas tu lah. Maksudnya comel dah tak so fikir nak letak siling lain ko. Gitu je. Betul je. Okey, saya rasa sangat-sangat menarik lah rumah ni. Jom kita keluar dekat ni. Lupa nak bagi tahu tadi. Dekat sebelah ruang keluarga ni ada pintu sliding. Oh, ada pintu sliding. Dan veranda ke tu? Betul, ada veranda. Veranda ni 4x10. Maksudnya bolehlah kita petang-petang keluar tengok udara segar kan. Betul. Maksudnya petang-petang ni adalah ruang santai lah untuk rumah ni. Ruang santai. Kalau anda anak nak main kat luar ke, kita tengok daripada veranda ni lah. Betul. Okey, macam video sebelum ni kita ada kata kita guna corner bead kan. Okey, ni bila sebelum cat alas lah kita tunjuk ni, bila lepas cat pun kita akan nampak lah dia punya line corner bead ni. Corner bead ni yang untuk protect daripada teratuk benda ko. Maksudnya mengelakkan daripada benda tajam lah. Biasa kan busu dinding ni tajam, kalau letak benda ni dia jadi tupu lah sikit je. Betul. Dari segi baguslah benda tu ada kan. Betul. Boleh tak ada. Betul. Bayangkan jika rumah anda berada di kawasan sawah padi. Suasana yang sangat tenang, tanpa ada sebarang bunyi kesibukan lalu lintas. Pada petang-petang, anda akan mendengar bunyi burung-burung berkicauan dan juga menikmati angin sepoi-sepoi bahasa. 3 sebab kenapa anda perlu memilih projek kami, iaitu di Guntung Limbat. Sebab yang pertama, suasana sawah padi. Sebab yang kedua, berdekatan dengan kemudahan asas seperti klinik, hospital, masjid, sekolah dan pelbagai lagi. Yang ketiga, bebas banjir. Tunggu apa lagi? Kontak kami segera. Jadi setakat itu sahajalah review kita untuk update progress tapak di Pasir Hall pada kali ini. Betul tu. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada siapa yang tonton daripada awal dari sampai akhir penghujung rancangan kita. Siapa-siapa yang berminat untuk bina rumah di atas tanah sendiri ataupun mencari pakej rumah berserta tanah, boleh hubungi pegawai pemasaran kami. Klik saja nombor yang di link tu. Betul tu. Nanti boleh berhubunglah dengan pegawai pemasaran kami. Ada nak tanya gapo-gapo ke, nak semak klien ke, loan ke, tak ada masalah. Ada masalah. Kami adalah kontraktor bina rumah atas sendiri di Kelantan dan juga Terengganu, tuan-tuan. Maksudnya boleh klik link tu, nak tanya apa-apa pun bolehlah, kita akan bantu. InsyaAllah kami Okey, sebelum tu je, jangan lupa untuk like, follow page Facebook kami, Dimaras Development, dan semua sosial media kami iaitu YouTube, TikTok, Instagram. Semua namanya sama saja, Dimaras Development. Daripada siapa yang nak tengok plan-plan terkini kami, boleh singgah saja di laman web kami iaitu www.dimaras.com. Betul, dekat situ ada beratus-ratus desain rumah lah. Maksudnya boleh pilih lah. Boleh pilih, tak ada masalah. Untuk buat survey tu tak ada masalah. Boleh tengok dekat situ. Kalau macam ada sebarang pertanyaan, boleh je lah klik nombor tu, kita akan bantu. Boleh hubungi kami. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa untuk next tapak. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.